petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Ezlin Ladini dari SK Pembuat Ranau akan menjadi moderator Anda pada petang ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang dan untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan, yang mana ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Dan sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet Reflect On yang bertajuk kepentingan follow up dan follow through but never steal the thunder. Dipersilakan Datuk. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih adalah follow up and follow through but never steal the thunder. Kalau anda lihat muka depan buku-buku yang saya pamerkan dalam slide pertama ini, the mentor leader, macam mana pemimpin ini dia boleh bimbing individu atau rakan boleh membimbing rakan dengan follow up dan follow through. Dan dua perkara ini saya sentiasa mengutamakan masa saya menjalankan tugas juga. Saya sentiasa fikir bahawa saya buat follow up dan follow through dengan pegawai saya dan pegawai saya buat juga follow up dan follow through untuk apa jua program yang mereka mengendalikan. Tapi dalam semua ni, kita harus ingat bahawa staf kita yang melaksanakan program dan kita harus beri kredit, beri penghormatan kepada mereka supaya mereka dapat dia punya the gratitude daripada orang ramai kerana menjalankan sesuatu program. So jangan kita curi, never steal the thunder yang sepatutnya diterima oleh staf kita ke, rakan kita dan sebagainya, oleh kerana kita membantu dia. But we do not steal the thunder. We let that remain with let our friends atau rakan kita yang in charge untuk sesuatu program tu dapat dia punya gratitude, dapat dia punya penghormatannya. Next slide please. So what exactly is follow up? Very simple words. Kita selalu, you have to follow up. Anda kena follow up. Kita dengar istilah ini digunakan. Follow up sebenarnya adalah satu tindakan untuk memastikan hala tuju kerja dibuat seperti yang dimaksudkan. Atau kita juga dengan satu cara yang lain mengurus prestasi kerja yang kita agihkan kepada staf kita, kepada rakan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak berlaku kejutan. Bila kita harapkan kerja itu dah siap dan rakan itu atau staf kita menyatakan bahawa dia tidak sempat nak siapkan atau dia menghadapi masalah. So we do not want surprises. Sememangnya akan nampak bila orang tu kata dia tak dapat buat, kekurangan pada pihak staf. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ia juga satu kekurangan dalam kalangan ketua atau rakan yang memimpin atau mentor atau coach kerana tidak sempat follow up. Dan follow up ini bukan breathing over somebody's neck. Anda kena buat, not that. Follow up ni ada struktur, ada cara dia. How we can follow up and bagaimana kita boleh menyokong rakan kita. Next slide please. So, dalam follow up ni kita menetapkan sasaran dan objektif. Dalam persediaan kertas kerja program contohnya untuk kecemerlangan SPM.
So mungkin kita boleh beri 1 atau 3 minggu untuk buat persediaan tersebut. Umpamanya kalau seminggu lah, which is too short. Kalau saya, I believe you have to give a longer time. So katakan untuk contoh ini, hari Isnin kita beri tugasan itu. Hari Rabu kita teliti draft pertama yang telah disediakan oleh staf kita. Hari Khamis kita kemas kini draft. Dan hari 4 siap kertas kerja itu. So kita, it's two way ya. Dia menunjukkan draft pada kita dan kita boleh bimbing dia untuk menyediakan draft dan sebagainya. So perkara ini adalah amat penting dan ia merupakan satu jenis follow up dan follow through dan pada masa yang sama untuk memastikan persediaan itu dibuat. Next slide please. Bila kita menjalankan follow up atau tindakan susulan, umpamanya kita dah ada kertas kerja itu dan kita laksanakan projek kecemerlangan SPM. Jika projek atau program tidak berjalan dengan lancar, kita boleh buat review atau planning in action. So dalam planning in action ini, apa yang kita kenal pasti? Kita kenal pasti kekangan itu adakah kerana beban tugas, job overload bagi pegawai kita atau rakan atau staf kita, dan atau kurang maklumat, ataupun fikiran terbuntu, ya, kadang-kadang dia tak dapat melaksanakan. Kita beri sesuatu tugas tetapi dia ada mind block. Dia ada mind block itu. Dan yang kedua, kalau kita dah tahu apa kekangan dia, singkirkan kekangan. Bagaimana kita nak singkirkan kekangan? Kita boleh agih semula tugasan, kita dapatkan bantuan daripada rakan lain, adakan percambahan fikiran, brainstorming, sediakan bahan yang boleh membantu rakan kita atau staf kita. Dan untuk itu, kita boleh pastikan semula objektif dan timeline, jangka masa program. Mungkin kita tambah masa untuk kerja tersebut, libatkan rakan atau staf lain, atau panjangkan tempoh masa persiapan program. So these are the things we can do. Macam mana kita nak bimbing staf kita atau rakan kita untuk melaksanakan sesuatu daripada kertas cadangan dalam dan pelaksanaan program. So this follow up dan follow through, saya selalu menyatakan kepada pegawai, giving a phone call, nak jemput penceramah itu is follow up. Tetapi untuk memastikan kehadiran beliau, untuk memastikan butir-butir diberi pada beliau, that is the follow through. And memastikan bahawa dia akan hadir, bukan setakat kita hantar surat saja. Saya dah hantar surat untuk jemput penceramah. No, that is follow up. Tapi follow through dengan phone call. Follow through dengan apa nota yang perlu disediakan and segala-galanya. So follow up and follow through are very important dalam kita menjalankan sesuatu tugasan, kita mengagihkan tugasan, tetapi kita memastikan tugasan itu dijalankan dengan baik. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingatkan rakan kita atau staf kita bahawa this is not to control, bahawa saya, Dr. Zalina, Timbalan Pengarah JPWP, bila dia buat follow up, it's not to control atau nak micromanage, but to follow up so that orang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu program can get the best results. That is the role of the leader. That is the role of your mentor. That's the role of the coach. That's the role of rakan kita yang nak bantu kita. Dan kadang-kadang kita sendiri bersama dengan staff kita tackle the problem together with Kasim, for example. I know you are anxious as I am to the project, but I want you to succeed. I want you to succeed secara ikhlas. Bukan untuk nak steal the thunder. Dan bila kita buat proses ini, 2-3 kali staff akan dapat keyakinan bahawa dia boleh buat secara sendiri dengan secara yang lebih baik, lebih terbeza, mengamalkan Kaizen, continuous improvement untuk projek dan program masa depan. Tetapi ingat, bila kita bantu seseorang, ia patutlah secara ikhlas
Never steal the glory or thunder from your staff, from your colleague, or even from bosses. Kadang-kadang staff, remember, kita janganlah kita suka nak berdepan-depan walaupun kita ada di belakang sebagai penasihat dan sebagainya dalam bila menjalankan sesuatu program atau projek. For me, it is so important untuk staff kita dapat dia punya kredit, dapat dia punya gratitude. Let them. As a leader, you never put yourself in front all the time. And saya nak akhir dengan apa yang dikatakan oleh dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. Dia beri contoh sekumpulan kambing biri-biri dan seekor kambing biri-biri ada di depan dan gembalanya ada di belakang. Dan beliau buat analogi dalam buku itu, dia kata bahawa kepimpinan kadang-kala kita boleh rasa macam kambing biri-biri yang ada di depan sedang memimpin dan semua kambing-kambing lain sedang mengikut kambing tersebut. But actually no. Leadership can be yang gembala yang ada di belakang, tidak ada di depan, tak kelihatan pun kadang-kala, tapi sedang menyokong staff-staffnya dalam sesuatu tugasan. Dan dia adalah contoh yang paling baik kerana Nelson Mandela ada di Robben Island dalam penjara untuk 27 tahun. Tapi bila dibebaskan, kemudiannya dia boleh jadi Presiden Afrika Selatan. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Bahawa remember, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights on the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk internet, termasuk daripada buku dan sebagainya. Tapi yang penting kita boleh juga dapat ilmu daripada intellectual discourse dengan rakan-rakan kita. Dan itu semua akan membantu kita. Itu saja. So remember, follow up and follow through, but never steal the thunder from others. Right? Thank you. Terima kasih Dato' atas sesi snippet tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik. Dan bagi saya sendiri, sebagai seorang guru, follow up dan juga follow through sangat penting dalam memantau kemajuan murid dalam pemberian ganjaran, penyesuaian pengajaran dan membangunkan hubungan positif dan memastikan ketepatan waktu dan tugas. Ini dapat menyokong pembelajaran yang efektif dan perkembangan murid secara optimum. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Dato' Dr. Mahendra Singh atas sesi perkongsian tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, mari kita teruskan sesi CDL kita pada hari ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang, kepada yang berbahagia Dato' Dr. Amin Senin, pengasas CDL penceramah jemputan kita, mingguan kita, Dato' Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-50, Puan LC Sharon Gilo, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh kawasan Sabahnya, dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cikgu Ezlin, sekali lagi, dari SK Timbua akan menjadi moderator anda pada petang ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-50, hashtag Cikgu Mita Tabang yang juga bermakna Cikgu Bantu Cikgu, dan untuk pengetahuan, Mita Tabang adalah bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri. Menurut siri hands-on online session, tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on ini berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan dan membina jalinan dan jaringan yang berterusan.
Jadi, seperti dalam paparan, cikgu-cikgu boleh scan QR code di dalam paparan untuk join grup Telegram ataupun portal rasmi CDL. Di sini Anda akan dapat maklumat terkini tentang siri perkongsian terkini daripada CDL. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah-penceramah CDL siri ke-50, yaitu kumpulan KIK Kaizen dari SK Timbuara Now seramai 5 orang yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Jadi sebelum itu, berikut saya bacakan biodata penceramah-penceramah kita pada petang ini. Yang pertama, Cikgu Halsen Justin merupakan penolong kanan pentadbiran SK Timbuara Now. Berpengalaman mengajar selama 10 tahun, merupakan guru Adiwira PPD Ranau 2023, jurulatih inovasi dan kajian tindakan PPD Ranau, dan juga merupakan jurulatih kajian tindakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang kedua, Cikgu Susana Suhaimi, merupakan guru bahasa Inggris yang berpengalaman mengajar selama 12 tahun. Yang ketiga, Cikgu Jaida Wasili merupakan guru matematik yang berpengalaman mengajar selama 21 tahun. Cikgu Fazir Masibo merupakan guru bahasa Melayu yang berpengalaman mengajar selama 28 tahun dan merupakan bekas pemeriksa UPSR Bahasa Melayu selama lebih dari 10 tahun. Dan yang penceramah terakhir kita, Cikgu Nur Azela Azlin binti Jeleman merupakan guru bahasa Inggris yang berpengalaman mengajar selama 4 tahun. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah siri ke-50 ini, penceramah-penceramah kita akan membuat satu perkongsian yang bertajuk RPH Pro Plus, yaitu inovasi berkaitan dengan pemerkasaan pendigitalan RPH bagi meningkatkan tahap kualiti penyediaan RPH dan tahap kekerapan penghantaran RPH menggunakan inovasi mereka, yaitu inovasi digital RPH Pro Plus. Jadi para peserta, sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan dan dipersilakan menaip persoalan anda dalam ruangan chat. Saya akan bacakan soalan anda bila ada ruang dan peluang. Kita teruskan. Dipersilakan cikgu-cikgu penceramah kita untuk memberikan perkongsian. Silakan cikgu. Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam ABC, salam sepakat Sabah hebat, salam Ranau hebat, tahun ini pasti lebih baik, mari kerja bersama. Salam SK Timbua Excellent, sepakat menggenggam kecemerlangan. Salam KIK Kaizen, Change for Better. Kami dari kumpulan Kaizen SK Timbuara Ranau Sabah akan membentangkan projek inovasi RPH Pro Plus memperkasakan pendigitalan RPH guru-guru SK Timbuara Ranau Sabah. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Nur Azila. Pada hari ini kami akan buat perkongsian. Juga ada beberapa seri perkongsian secara interaktif di mana guru-guru boleh scan kepada QR code dan kita boleh pancarkan beberapa soal selidik kepada guru-guru yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi sebelum kita ke sesi pemecahan ice atau ice breaking, berikut merupakan pengenalan sekolah kami, di mana sekolah kami SK Timbuara Ranau Sabah XPL 5444. Ini sekolah luar benar grade E, di mana ditubuhkan pada tahun 1967 seramai 33 orang guru dan juga 324 orang pelajar. Berikut merupakan sokongan dan kelulusan pihak pengurusan tertinggi mengenai penubuhan kumpulan inovatif kreatif SK Timbuara Ranau, dan ini merupakan borang pendaftaran di mana untuk makluman guru-guru KIK Kaizen akan mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sabah peringkat kebangsaan bagi KIK Profesionalisme Keguruan 2023 siri yang kedua yang akan dijalankan pada 6 sehingga 8 November 2023. Jadi mohon sokongan dan juga cadangan perbaikan daripada rekan-rekan guru dari seluruh
pelosok negeri Sabah, dan juga kami juga mengalung-alungkan kebersamaan guru-guru yang berada di seluruh Malaysia pada hari ini. Terima kasih dan semoga perkongsian pada petang ini akan dapat memberikan input, akan dapat memberikan inspirasi kepada rekan-rekan guru. Oke, terima kasih Cikgu Halsen. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang kumpulan kami, dan saya rasa bahagian ini tidak perlu diperkenalkan lagi sebab telah diperkenalkan oleh moderator sebentar tadi. Dan di sini kita boleh nampak kami kumpulan Kaizen ini di bawah pimpinan Guru Besar SK Timbua, yaitu Cikgu Rusdi bin Haji Tamid, dan yang lain-lain itu sudah diperkenalkan sebentar tadi. Seterusnya untuk fungsi utama jabatan dan organisasi kami, seperti yang kita semua tahu, visi warga pendidik seluruh Malaysia, yaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera adalah visi utama pendidikan. Dan seterusnya visi kita untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti, untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Susana yang merupakan Ketua Kumpulan Kaizen SK Timbua Ranau. Sebelum kita masuk ke dalam sesi pengenalan bagi inovasi dan juga beberapa bengkel secara hands-on yang dapat dijalankan pada petang ini, guru-guru, saya akan kongsikan paparan di mana guru-guru boleh scan QR code ini dan boleh menjawab beberapa soalan yang tertera. Kalau sudah siap sedia, mungkin kita boleh bagi sedikit emoji ke icon kah? Oke, thank you guru-guru. Oke, guru-guru, saya akan paparkan QR code semula. Baiklah, terima kasih rekan-rekan guru yang telah memberikan respon. Jika kita perhatikan paparan di hadapan, ada ramai guru-guru yang telah memberikan respon mengenai persoalan yang pertama, di mana pilih cara penyediaan dan penghantaran RPH di sekolah Anda. Ada yang masih menggunakan secara manual sistem file, ada juga yang telah menggunakan online ERPH, dan ada yang menggunakan secara online dan juga manual. Oke, baiklah, seterusnya kita melihat kepada soalan yang kedua. Baiklah, tadi guru-guru telah menjawab persoalan yang pertama. Sekarang yang kedua, apa pendapat Anda mengenai penyediaan RPH sekarang? Nah, guru-guru boleh gunakan link ataupun pautan yang telah diberikan sebentar tadi untuk memberikan respon. Jadi saya berikan waktu sekitar 3 hingga 5 menit dan saya akan bacakan pendapat-pendapat rekan-rekan guru, pendapat-pendapat yang ikhlas dari hati. Jadi pada petang ini adalah merupakan satu sesi perkongsian dari hati ke hati rekan-rekan guru mengenai penyediaan RPH. Dipersilakan guru-guru untuk memberikan respon. Oke, untuk soalan yang kedua, guru-guru boleh scan QR code ini untuk memberikan respon bagaimana penyediaan RPH. Apa pendapat guru-guru, apa yang guru-guru ingin luahkan pada petang ini? RPH memberi panduan di dalam PDP yang sistematik. Terima kasih, Cikgu. Oke, terima kasih guru-guru yang atas respon. Guru-guru mungkin terus boleh memberikan maklumat dalam chat. Oke, terima kasih Cikgu Sauna. RPH memberi panduan dalam PDP secara sistematik. Ada lagi guru-guru yang mau memberikan respon? Oke, terima kasih respon daripada Cikgu Zibi dan juga Cikgu Ani, di mana RPH betul merupakan panduan bagaimana kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Ada juga Cikgu Ani memberikan respon di mana RPH yang kita gunakan memakan masa. Dan terima kasih juga untuk Cikgu Ako, AQ.
di mana terlalu banyak perlu dibuat. Jadi terima kasih untuk komen-komen respon daripada guru-guru pada petang ini. Jadi seperti mana yang telah saya katakan sebentar tadi, sesi pada petang ini merupakan sesi perkongsian secara santai namun sampai, di mana kita saling memberikan input-input dan saling terbuka bagaimana cara kita untuk menambah baik amalan-amalan kita di dalam kelas. Terima kasih Cikgu Ani. Good. Oke, jadi kita teruskan perkongsian pada petang ini. Nah, guru-guru mungkin yang ada mau memberikan input dan sebagainya boleh terus memberikan komen di chat sebelum saya kongsikan slide kita untuk meneruskan perkongsian pada petang ini. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Susana. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Halsen. Sebelum kita memperkenalkan lagi kitab inovasi yang telah kami bangunkan, saya kongsikan sedikit tentang logo kumpulan Kaizen. Ini merupakan gambar logo Kaizen yang telah kami pilih dengan moto kumpulan kami, Change for Better. Kaizen ini merupakan perkataan dari bahasa Jepun yang membawa maksud penambahbaikan berterusan. Dan warna api emas melambangkan semangat kumpulan kami. Kami memilih bentuk heksagon yang melambangkan 6 sisi cabaran yang harus diatasi dalam dunia pendidikan, yaitu KPM, pentadbir, guru, murid, ibu bapa, dan IR 5.0. Dan bentuk roda pula menunjukkan daya usaha ke arah penambahbaikan yang berterusan untuk kumpulan KIK Kaizen. Oke. Paparan seterusnya ini adalah strategi pelaksanaan kreatif, yaitu carta perbatuan proyek yang menunjukkan tempo masa proyek kami yang telah bermula dari penubuhan kumpulan dan mengenal pasti masalah pada bulan Jun 2023 sehinggalah kepada proses pembinaan aplikasi dan proses uji coba bermula pada bulan Julai sehinggalah ke bulan September 2023. Seterusnya, selepas ini rekan saya Cikgu Jaida akan membentangkan slide yang seterusnya. Oke, terima kasih rekan saya Cikgu Susana. Saya akan membentangkan slide seterusnya. Oke, pada paparan tersebut ini memaparkan isu projek yang membawa kami dalam pembinaan bahan inovasi, yaitu yang pertama tahap kekerapan penghantaran RPH yang rendah, kedua format RPH yang tidak seragam, dan yang ketiga pembaziran kertas. Paparan ini menunjukkan graf purata penghantaran RPH guru SK Timbua dari bulan Mac hingga bulan Jun 2023. Seterusnya paparan tersebut menunjukkan analisis masalah yang kami gunakan, yaitu tulang Ishikawa, di mana terdapat 6 aspek yang telah dikenal pasti, yaitu manusia, persekitaran, masa, bahan, kaedah, dan kos. Sasaran projek bagi menyelesaikan isu projek kami ialah meningkatkan tahap kekerapan penghantaran RPH. Yang kedua, menyediakan format RPH yang seragam. Dan yang ketiga, menjembatkan penggunaan kertas menggunakan inovasi RPH Pro Plus. Projek inovasi ini menggunakan 3 instrumen utama, yaitu analisis dokumen melalui rekod penghantaran RPH guru-guru. Instrumen yang kedua soal selidik
menggunakan Google Form. Dan instrumen yang ketiga, temu bual, di mana ia dilaksanakan secara rawak kepada guru-guru SK Timbua. Kami telah memilih untuk menggunakan model ADI dalam pembinaan bahan projek inovasi kerana model ADI ini memenuhi beberapa ciri dan keperluan yang diperlukan untuk membangunkan aplikasi RPH Pro Plus. Model ADI merupakan model reka bentuk yang berfungsi sebagai garis panduan ke arah pembinaan perisian berdasarkan keperluan dan merupakan proses generik yang perlu diubah suai sebelum dapat digunakan. Paparan yang tertera bersebelahan dengan model ADI merupakan pendigitalan yang kami gunakan, iaitu menggunakan RPH, penghantaran secara online dan pembinaan aplikasi RPH. Digital mudah tanpa pengikutan. Manakala perisian utama yang digunakan dalam pembinaan ini ialah aplikasi perisian AppSheet. Terima kasih. Selamat petang semua. RPH Pro Plus merupakan nama yang kami pilih untuk aplikasi ini. Pro bermaksud profesional. Plus pula merupakan akronim, iaitu P membawa maksud progresif, iaitu semakin berkembang selaras dengan hala 7 program PS25 ke arah sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan selari dengan hasrat yang terkandung dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Seterusnya L, limitless, iaitu tidak terbatas. RPH Pro Plus boleh dibuat di mana-mana sahaja mengikut keperluan dan kehendak kita, tanpa perlu memikirkan capaian liputan internet yang baik. Kemudian U, useful, iaitu RPH Pro Plus sangat mudah terserah pengguna dan berguna kepada kita sebagai warga pendidik. Dan S, safe. RPH Pro Plus dijamin selamat. Pengguna yang tiada kepentingan tidak boleh mengakses masuk ke dalam aplikasi ini dengan mudah. Kata laluan diperlukan, hanya admin dan pentadbir sahaja yang boleh membuat ulasan atau membuat sebarang perubahan dalam aplikasi RPH Pro Plus ini. Baiklah, sekarang saya ingin Anda memberikan maklum balas Anda tentang inovasi kami ini dengan mengimbas QR code yang tertera dalam paparan ini. Cikgu-cikgu bolehlah memberikan cadangan penambahbaikan untuk inovasi RPH Pro Plus kami ini. Okay, cikgu-cikgu, sebelum cikgu memberikan maklum balas tentang RPH Pro Plus kami tadi, kami akan menunjukkan video yang merupakan screen recording bagi aplikasi kami ini untuk memberi cikgu-cikgu sedikit gambaran tentang aplikasi RPH Pro Plus ini.
Oke, seperti yang boleh kita lihat pada paparan ataupun video yang ditayangkan sebentar tadi, aplikasi yang kami gunakan adalah aplikasi AppSheet untuk membina RPH Pro Plus ini. Jadi boleh cikgu-cikgu boleh melihat pada paparan skrin telefon. Okey, di situ ada ikon aplikasi AppSheet. Jadi bila cikgu-cikgu klik pada ikon tersebut, cikgu-cikgu akan di-direct kepada isi kandungan aplikasi RPH Pro Plus inilah. Ini merupakan paparan pertama pada aplikasi tersebut. Cikgu Halsan. Okey, jadi pada aplikasi ini cikgu-cikgu boleh tambah RPH cikgu-cikgu dan ini merupakan contoh RPH yang telah diisi. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh isikan nama cikgu-cikgu, kemudian email, masa kelas, kelas masing-masing. Kalau ini di-customize untuk khas sekolah kami lah, nama-nama kelas di sekolah kami. Kemudian boleh pilih subjek ajar, standard pembelajaran, objektif pembelajaran boleh diisi sendiri dan ini merupakan contoh RPH yang sudah siap diisi lah. Okay, seterusnya bila RPH tu kita sudah isi pada aplikasi, dia akan emailkan kepada email kita dan kepada email pentadbir RPH yang telah kita isi sebentar tadi. Okay, dia akan keluar dalam bentuk PDF seperti yang ditunjukkan. Jadi sekiranya ada pentadbir ingin melihat RPH ataupun PPD atau sesiapa pegawai yang mungkin melawat sekolah untuk melihat RPH dan kita tidak dapat paparkan melalui telefon, contohnya ada masalah, kita boleh print siap-siap juga RPH kita yang telah dihantar pada email untuk ditunjukkan. Okey, jadi ini merupakan maklum balas inovasi RPH Pro Plus yang tadi telah diterangkan oleh Cikgu Fazir. Jadi cikgu-cikgu yang ada sebarang pertanyaan ataupun maklum balas ataupun cadangan penambahbaikan untuk RPH kami, bolehlah scan QR code yang tertera dan dia akan bawa cikgu-cikgu ke Padlet di mana cikgu-cikgu boleh berkongsi maklum balas lah, cadangan penambahbaikan ataupun soalan tentang inovasi ini. Terima kasih Bu Norazila. Sekali lagi ditunjukkan paparan performance mana aplikasi Pro Plus dilaksanakan. Sebentar guru-guru akan scan QR code untuk Padlet dan saya akan berikan scan guru-guru selepas ini. Baiklah rekan-rekan guru yang dihormati sekalian, oke. Guru-guru jika sudah scan boleh terus memberikan respon. Sekarang saya akan terus ke pautan perkongsian guru-guru.
Baiklah, kita sedang menantikan beberapa respon daripada rekan-rekan guru. Sila berikan maklum balas tentang aplikasi RPH Pro Plus yang telah dipaparkan sebentar tadi. Mungkin ada rekan-rekan guru yang sebentar tadi di dalam ruangan chat ada bertanya beberapa persoalan, di mana GB boleh tanda kah IRPH ini kalau dia sudah simak atau sekedar iya, untuk guru besar akan menyimak dan ada tanda tangan digital merupakan bukti penghantaran. Selain itu, ya IRPH ini, IRPH Pro Plus ini boleh digunakan secara online dan offline. Ya, terima kasih respon Cikgu Rozailani. Di mana untuk hard copy itu cuma diminta apabila ada pegawai ataupun pencerap untuk pencerapan di dalam kelas, kita akan print out sebagai rujukan. Namun untuk penggunaan IRPH online, RPH Pro Plus ini kita akan dapat tunjukkan secara soft copy melalui handphone kita saja. Namun di print apabila untuk rujukan supaya pencerap boleh menulis sesuatu di dalam kertas untuk perkongsian. Oke, terima kasih respon guru-guru. Jika kita lihat dalam screen, easy and very convenient. Sangat bagus kerana ringkas. Guru-guru boleh tambahkan lagi. Terima kasih rekan-rekan guru, sangat interaktif. Dan spotting pada petang ini bukan saja memberikan respon secara interaktif di dalam aktiviti interaktif ini, namun kita juga guru-guru juga telah memberikan respon di dalam ruangan chat. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan RPH yang telah lengkap. Oke, sekarang saya tunjukkan RPH yang sudah lengkap. Kita kembali kepada video sebentar tadi. Baiklah, ini merupakan RPH yang telah lengkap diisi. Ini merujuk kepada SPI Bilangan 3 1999 yang diperkasakan oleh Menteri Pendidikan kita semula untuk mengetengahkan 3 elemen yang penting di dalam RPH. Jadi ini merupakan sumber rujukan kepada pembinaan aplikasi ini, di mana kita ingin meringankan beban dan tugas guru. Namun seperti mana yang telah kita maklum bahwa RPH adalah merupakan sesuatu yang penting, di mana guru-guru kongsikan tadi merupakan panduan dalam kelas. Bahkan ini merupakan satu tuntutan di dalam keliling, di mana kita merupakan guru-guru harus menyediakan RPH setiap hari untuk pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kita. Jadi inovasi ini telah memudahkan rekan-rekan guru untuk fokus kepada hal-hal yang penting di dalam rancangan pengajaran harian. Bagi sekolah TS25, kita untuk makluman, guru-guru boleh, aplikasi ini boleh di-customize ataupun dibuat sesuai mengikut keperluan sekolah. Jadi ini merupakan novelty ataupun merupakan keunikan aplikasi yang dihasilkan ini. Karena seperti mana yang kita tahu bahwa bagi sekolah-sekolah TS25, penulisan OP, objektif pembelajaran, KK, kriteria kejayaan, dan juga refleksi, itu saling berkaitan. Jadi guru-guru boleh merujuk sekiranya sekolah TS25 itu bagi tujuan penulisan, bagi tujuan objektif pembelajaran, boleh merujuk pada 3 langkah penulisan. Namun bagi sekolah kami menggunakan ABCD, yaitu audience, behavior, dan juga degree murid dari segi penulisan OP. Jadi guru-guru boleh customize mengikut kesesuaian sekolah. Baiknya saya paparkan semula perkongsian guru melalui Padlet. Oke, guru-guru boleh scan di sini untuk memberikan penambahbaikan atau input. Terima kasih respon Cikgu Rozailani untuk makluman. Untuk menggunakan aplikasi ini kita boleh gunakan secara online dan offline juga. Oke, untuk makluman Cikgu Sahine Man tadi, sewaktu kita menggunakan aplikasi ini, kita akan
boleh menyimpan di dalam aplikasi, di mana ada timestamp yang tertera di sana. Jadi sekiranya itu merupakan bukti bahwa guru itu telah membuat RPH pada hari tersebut. Meskipun tidak ada capaian internet, namun ada timestamp yang menunjukkan guru itu membuat rancangan pengajaran harian pada hari tersebut. Baiklah, kita lihat kepada paparan screen di hadapan. Saya serahkan kepada Cikgu Jaida untuk membuat ulasan dan juga membaca maklum balas yang tertera di screen. Okey, daripada paparan tersebut kita nampak beberapa maklum balas yang diberikan. Antaranya ialah RPH senang bila tidak payah guna Word yang perlu setting banyak. Okey. Yang kedua, kalau RPH type and save senang. Okey. Ini memang sesuai untuk yang tidak suka membuka laptop lah. Dia hanya guna telefon bimbit sahaja. Okay, easy and very convenient. Okay, sangat bagus kerana ringkas. Jimat masa. Okay, ada lagi? Okay, setakat ini baru ini maklum balas yang diberikan. Kita tunggu lagi. Cikgu-cikgu bagi lagi maklum balas tentang RPH Pro Plus. Okey, masuk lagi satu maklum balas, boleh diisi di mana-mana dan pada bila-bila masa. Okey. Dengan menggunakan RPH Pro Plus ini, di mana-mana kita berada, walaupun bukan berada di rumah, kita boleh menyiapkan RPH tersebut hanya dengan membuka aplikasi RPH Pro Plus sahaja. Okey, tiada lain. Okey, kalau tiada lain pun boleh isi. Yes, boleh isi. Sebab RPH ini boleh kita buka walaupun kita tidak ada capaian internet. Masa kita mengisi walaupun tiada capaian internet, masa kita mengisi dan tarik dia sudah tersimpan. Dan bila dia berada di tempat yang mempunyai internet, RPH terus sahaja dihantar kepada pentadbir. Environment friendly, kurang penggunaan kertas. Sekaligus jimat. Ya. RPH, setiap guru mempunyai satu folder dalam Google Drive. Jika pentadbir ingin memeriksa RPH guru dari awal hingga akhir tahun pun tidak perlu hantar secara hard copy. Dia hanya boleh menyimak melalui Google Drive. Okey, padat dan ringkas. Memudahkan membina RPH. Okey, dan satu lagi RPH ini jika mana-mana sekolah yang ingin atau berminat untuk membeli, pihak kami boleh customize mengikut kehendak sekolah. Okey, bagaimana dengan isi kandungan dan objektif? Okey, yang ini kita boleh customize ikut kehendak sekolah. Kalau dia mau yang ringkas, kita boleh ringkaskan. Kalau dia mau yang macam yang ada dalam TS25 pun boleh secara terperinci. Okey, dalam ruangan chat, Nurul Huda, dia bagi komen lebih kurang sama aplikasi dengan ERPH melalui AppSheet ke? Yes, sama. Cuma dia punya isi kandungan yang kita boleh customize ikut sekolah lah, ikut apa yang sekolah tu mau. Macam sekolah tu dia ada prasekolah dan ada PPKI, kita boleh customize untuk dua itu. Okay, yang customize bagi RPH Pro Plus ini kumpulan kami lah yang buat. Okay, terima kasih Cikgu Jaida. Ada lagi guest ni, suruh jawab kan ni. Di sini ada beberapa komen dan persoalan yang sangat menarik daripada audiens. Saya akan bacakan. Apakah kelebihan aplikasi ini berbanding pengantaran melalui Google Classroom? Oke, seperti mana yang kita tahu, Google Classroom dia memerlukan line yang sangat laju dan tinggi. Namun RPH Pro Plus kita tidak menggunakan capaian internet yang begitu tinggi dan boleh digunakan secara online dan offline. Oke, itu makluman Cikgu Sahini dan Cikgu Sauna. Boleh berikan kontak Cikgu untuk kami datang ke sekolah Cikgu untuk membuat bimbingan dan pengungsian. Nah, selepas ini kami akan kongsikan beberapa penyebar luasan yang telah kami laksanakan
bukan saja di sekitar Ranau, bahkan di beberapa dua buah daerah di negeri Sabah, dan hari ini telah berkongsi kepada semua rekan-rekan guru di seluruh negeri Sabah dan juga di seluruh guru-guru di seluruh pelosok negara Malaysia. Oke, jadi saya serahkan kepada Cikgu. Oke, terima kasih Cikgu Sana. Nanti kami akan save number, Cikgu. Nanti Cikgu Sahine. Terima kasih. Number ini kami akan save dan kami akan datang ke sekolah Cikgu Sauna dan Cikgu Sahine. Kita akan membuat proses secara bersemuka. Dan kebetulan musim buah, pastikan ada buah lah pada waktu itu. Oke, saya serahkan kepada Cikgu Susana untuk membaca beberapa perkongsian guru-guru melalui respon balas aplikasi RPH Pro Plus menggunakan Padlet. Kalau tidak sudah lepas musim buah, Cikgu, beli buah untuk sempena kami datang di sekolah lah. Oke, serahkan Cikgu Susana untuk membaca beberapa maklum balas. Seterusnya di dalam paparan Padlet ini yang terbaru bertanya bagaimana proses pengisian RPH tanpa line. Oke, yang ini ada dijawab dalam bagian ruangan chat tadi. Semasa jika tidak online, kita masih boleh buka aplikasi dan membuat RPH, dan setelah itu dan boleh disimpan di dalam aplikasi, kita boleh cek yang sudah siap, tetapi belum dihantar kepada pentadbir. Apabila kita sudah ada rangkaian internet, kita boleh submit dan baru akan hantar kepada pentadbir. Secara otomatis dia akan submit. Seterusnya padat dan ringkas, memudahkan membina RPH. Oke. Adakah RPH Pro Plus sudah berada di pasaran? Kami baru mendapat MyIPO pada minggu lepas. Jadi dalam masa 1 bulan selepas itulah, 1 atau 2 bulan dia akan berada dalam pasaran Google Play Store dengan Apple Store lah, dengan harga RM15 sahaja. Bagaimana dengan data? Seterusnya data mata pelajaran kan nih. Bagaimana dengan data standar kandungan setiap mata pelajaran? Ada tersedia di dalam kartu. Oke. Untuk data mata pelajaran semua boleh disediakan, boleh disediakan untuk sekiranya diminta lah. Untuk yang ini pun sekarang kami sudah ada letak untuk standar kandungan beberapa subjek. Jadi jika sekolah yang membeli itu mahu standar kandungan untuk semua mata pelajaran disediakan, boleh customize di dalam aplikasi nanti. Adakah RPH Pro Plus ini memang lulus digunakan? Oke. Kalau sudah mendapat kelulusan dari Perbadanan Intelek Malaysia, memang dia lulus untuk digunakan sudahlah tuh. Tinggal menunggu masa untuk dia berada di pasaran lah. Oke, soalan seterusnya, siapa yang customize? Pentadbir atau pihak kamu? Ini sudah dijawab tadi kan? Oke. Baiklah, saya teruskan lagi dengan anggaran kos yang digunakan sepanjang pembinaan bahan inovasi ini adalah sebanyak RM305. Oke, sepanjang pembinaan aplikasi ini kami telah membuat rujukan kepada 3 orang pakar, yaitu yang pertama penolong pegawai DPD, pegawai SIC Plus daerah Ranau, dan juga Master of Computer Science dari UiTM Shah Alam. Baiklah, sekarang saya menjemput pula Cikgu Azila untuk meneruskan perkongsian berkenaan RPH Pro Plus ini. Oke, terima kasih Cikgu Fazir. Seterusnya saya akan membentangkan
beberapa impak daripada inovasi kami yang telah kami jalankan. Yang pertama, impak yang pertama, tahap kekerapan RPH meningkat kepada 48.5% daripada bulan Ogos sehingga bulan Oktober. Impak yang kedua, format RPH guru-guru lebih seragam dan memenuhi SPI seperti yang ditunjukkan pada paparan. Dan impak yang ketiga, penjimatan pos kertas sebanyak RM3.960 setahun anggarannya lah. Okay, sebab tadi kan kita sudah ramai guru-guru yang telah memberi respon. Inovasi kami ni RPH Pro Plus ni dia kurang menggunakan kertas lah, sebab dia memang secara digital. Pos kertas cuma akan keluar apabila hard copy untuk RPH diminta, contoh lah. Okay? Jadi barulah kita akan mengeluarkan pos kertas untuk print hard copy RPH tersebut. Tetapi sekiranya tidak perlu, kita cuma perlu tunjuk RPH kita melalui aplikasi telefon secara soft copy. Jadi jimatlah pos kertas di situ. Tidak bergerak. Okey. Minta maaf. Okey, untuk tujuan komersialisasi, macam rakan sekumpulan tadi telah beritahu, kami telah mendaftarkan inovasi kami ini ke MyIPO ataupun Perbadanan Harta Intelek Malaysia untuk mendapatkan hak cipta bagi inovasi ataupun aplikasi RPH Pro Plus ini. Okey, berikut merupakan nombor pendaftaran kami lah. Okey, bagi tujuan penyebarluasan, kami telah melakukan penyebarluasan untuk inovasi kami ini ke beberapa sekolah, termasuklah sekolah kami sendiri, iaitu SK Timbuar Ranau, kemudian ke SK Kundasang Ranau, SK Penusuk Ranau dan SK Kauluan Ranau. Di luar daerah pula, di luar daerah Ranau, kami telah menjalankan penyebarluasan ataupun perkongsian inovasi ini ke SK Ongkilan Kota Marudu dan juga SK Pekan Tamunan. Selain dalam kalangan guru-guru, kami juga telah melakukan penyebarluasan dengan Jemaah Nazir Negeri Sabah. Dan hari ini juga seperti yang sedang kita lakukan, kami juga melakukan penyebarluasan melalui CDL hands-on lah. Seterusnya Cikgu Hasan. Oke, baiklah, terima kasih Cikgu Narazila. Untuk aplikasi RPH Pro Plus ini, kami telah mendapatkan hak cipta dan ada nomor pendaftaran yang telah didaftarkan. Tak hanya kepada guru-guru KIK Kaizen, SK Timbuar Ranau atas inisiatif yang sangat baik ini dan memberikan inspirasi dan pada guru-guru. Jadi penyebarluasan ini tidak akan terhenti setakat di sini, namun pasukan ini akan terus bergerak ke sekolah-sekolah yang memerlukan perkongsian. SK Pekan Ranau, Cikgu, kami akan datang, siapkan surat jemputan dan jamuan. Terima kasih juga kepada guru-guru yang telah memberikan respon pada petang ini. Cikgu Marsaila, baik, Cikgu akan boleh hubungi saya dan tim. Mana guru-guru yang bersama-sama pada petang ini sekiranya memerlukan perkongsian ataupun memerlukan tim ini datang ke sekolah untuk berfungsi, boleh hubungi kami. Oke, berikut saya kongsikan beberapa pencapaian proyek RPH Pro Plus, di mana proyek ini telah mendapat anugerah Platinum, anugerah utama di dalam peringkat negeri Sabah. Berikut merupakan beberapa tim KIK yang bersama-sama. Dan untuk makluman guru-guru, pasukan KIK Kaizen SK Timbuar Ranau Sabah juga telah berjaya melepasi peringkat saringan di dalam KIK Profesionalisme Keguruan anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah BPG, di mana KIK Kaizen SK Timbuar Ranau merupakan wakil tunggal negeri Sabah, akan mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ke pertandingan akhir
yang akan dilaksanakan di Hotel Pegasus Shah Alam IDCC. Mari berikan sokongan untuk guru-guru Sabah, berikan sokongan kepada kami agar kita akan dapat membawa nama JPN Negeri Sabah, membawa nama guru-guru Sabah ke peringkat yang lebih tinggi pimpinan proyek dan KIK. Sokongan guru-guru pada petang ini, kami dengan penuh rendah hati memohon sokongan, memohon agar guru-guru dapat mengongsikan apa yang telah dikongsikan pada petang ini kepada guru-guru yang lain, sehingga kita akan dapat saling membantu, saling menginspirasikan sesama rekan guru di seluruh negeri Sabah. Baiklah, untuk tujuan cadangan penambahbaikan, kami akan gabungkan aplikasi ini dengan Google Looker, di mana ini akan ada satu dashboard. Jadi ada traffic light di sana, ada warna hijau untuk yang telah siap menghantar, hitam bagi yang tidak menghantar, dan merah bagi yang lambat menghantar. Juga aplikasi ini akan boleh dapat dimuat turun menggunakan Google Play dan App Store dan dijual dengan harga Rp15. Seterusnya untuk penutup, saya serahkan kepada Cikgu Narazila. Oke, sebagai penutup, kami optimis inovasi RPH Pro Plus ini dapat memberikan impak yang positif kepada peningkatan kualiti penyediaan RPH dan kekerapan penghantaran RPH. Inovasi ini boleh disebar luas kepada semua sekolah di semua kementerian yang memerlukan kerana pendekatan digital yang menarik. Ini juga menyokong kepada 7 teras utama KPM iaitu pendigitalan pendidikan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Demikianlah perkongsian dari KIK dan SB Pinggua yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita dapat daripada perkongsian ini, ya saya percaya merupakan satu alternatif yang baik bagi memudahkan kita sebagai guru-guru dalam penyediaan RPH dan juga penghantaran RPH yang lebih sistematik dan mudah. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah-penceramah kita atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Mohon semua guru mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan di ruangan chat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Khamis pada masa yang akan dimaklumkan. Dan untuk makluman awal para peserta minggu hadapan pada 9 hari bulan 11 2023, minggu hadapan siri ke-51, kita akan ada sesi teknik menjawab dan teknik tips coach cemerlang dalam kertas matematik SPM 2023 yang akan disampaikan oleh Encik Arthman bin Saad, JUK Kebat Matematik yang merupakan guru inspirasi dan ikon didik TV. Jadi sebarang pemakluman melalui portal dan Telegram akan dikongsikan dan jangan lupa isi link kehadiran yang dikongsikan dalam ruangan chat untuk kita sebagai bukti kehadiran dan juga sebagai sokongan Anda kepada CDL. Jadi sebelum kita bersurai, kita ada sesi mengambil gambar. Dan untuk kenang-kenangan dan juga bukti kehadiran, diminta semua yang hadir pada hari ini untuk on camera, untuk kita punya sesi bergambar pada petang ini. Mohon Bani untuk ambil gambar. Cikgu-cikgu boleh on camera dan bersedia. Saya akan ambil first page dahulu. Okay, ready? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay, page kedua dan page ketiga. Okay, semua sudah. Terima kasih Cikgu Hazwani. Terima kasih untuk semua yang hadir pada petang ini. Semoga kita jumpa di sesi akan datang. Dan selamat berehat semua. Jumpa lagi di CDL seterusnya. Jumpa lagi.